Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2. Tajuk yang kumpulan kami pilih untuk tugasan kumpulan makroekonomi ini adalah penetapan harga telur di pasaran. Telur sering digunakan sebagai makanan dan merupakan salah satu sumber protein yang baik. Telur juga merupakan satu keperluan asas kepada manusia yang boleh dikatakan diambil oleh manusia pada setiap hari. Harga dalam konsep ekonomi ialah nilai sesuatu barang dan ia adalah penting dalam peruntukan sumber. Ia juga penting dalam pemasaran di mana harga digunakan untuk merangka pelan pemasaran. Secara umumnya, harga terhasil daripada transaksi yang berlaku antara dua pihak dan ia merujuk kepada apa yang sanggup diberikan oleh satu pihak iaitu pembeli untuk mendapatkan sesuatu yang ditawarkan oleh pihak lain iaitu penjual. Telur merupakan barangan mudah rosak dan tidak boleh disimpan terlalu lama menyebabkan harga telur di pasaran tidak ditetapkan oleh peniaga sebagai harga tetap. Harga runcit telur adalah berbeza oleh setiap peniaga kerana faktor kos harga borong, pembelian jumlah bekalan, kos operasi premis, pelanggan sasaran dan kos lain. Disebabkan itu, harga jualan runcit telur dilihat berbeza yang dijual oleh peniaga di premis-premis. Pengguna sering membandingkan harga barang hari ini dengan harga pada masa lalu. Untuk membuat pembandingan, pengguna perlu mengukur harga berbanding dengan tahap harga keseluruhan. Relatif harga secara keseluruhan sebenarnya lebih rendah. Oleh itu, pengguna mesti berhati-hati apabila membandingkan harga yang telah merentasi masa. Ini bermakna pengguna harus mengukur harga dalam bentuk sebenar bukannya nominal. Seterusnya kita pergi ke kenal pasti teori makroekonomi. Okey, teori yang digunakan untuk penetapan harga telur di pasaran yang pertama ialah teori harga. Teori harga ialah teori permintaan dan penawaran bagaimana mekanisme harga menentukan harga dan kuantiti keseimbangan di pasaran barang. Teori harga berusaha untuk memahami, menerangkan dan meramalkan harga dan keputusan penetapan harga berbanding permintaan pelanggan, penawaran firma dan ciri pasaran. Teori ini adalah pusat kepada banyak penyelidikan ekonomi di mana harga pasaran dibentuk sebagai interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan mencerminkan utility marginal manakala penawaran ialah cost marginal. Dan teori yang kedua saya akan kepada Nabila untuk terangkan. Seterusnya adalah teori penawaran. Teori ini menerangkan jumlah barang yang ditawarkan pada pelbagai tingkat harga selama satu masa tertentu. Teori ini akan menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut. Perilaku penjual dalam menawarkan barangnya pada pelbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, faktor-faktor tersebut antaranya ialah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang sejenis, biaya produksi dan juga teknologi. Terdapat dua hukum penawaran iaitu hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan dalam hukum ini prinsipnya adalah bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya rendah. Hukum penawaran menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Seterusnya, hukum permintaan. Permintaan ialah kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Unsur yang penting dalam konsep permintaan ialah permintaan mencerminkan barangan dan perkhidmatan yang ingin dimiliki oleh pengguna kerana barang dan perkhidmatan tersebut dapat memberi kepuasan kepadanya. Kemampuan pengguna untuk membayar demi memperoleh barang dan perkhidmatan tersebut. Hukum permintaan, menurut hukum permintaan dengan andaian ceteris paribus, semakin rendah harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga, semakin kurang kuantiti yang diminta. Ceteris paribus bermakna perkara-perkara lain seperti harga barang lain, pendapatan dan citarasa pengguna diandaikan tidak berubah. Seterusnya ialah aplikasi teori ekonomi. Teori yang pertama ialah teori harga. Teori harga adalah salah satu teori yang digunakan dalam penetapan harga jualan sesuatu barang dan perkhidmatan.
Kebanyakan harga barang ditentukan oleh mekanisme pasaran iaitu komunikasi antara permintaan dan penawaran pasaran. Oleh kerana telur merupakan barang keperluan rakyat, maka telur termasuk dalam salah satu senarai barang kawalan yang harganya dikawal oleh kerajaan bagi mengelakkan berlakunya penindasan di kalangan penjual telur dan menjaga kebajikan rakyat. Oleh itu, harga telur tidak boleh diubah sewenang-wenangnya oleh peniaga telur dan harga bagi setiap jenis telur adalah berbeza. Hal ini kerana kebanyakan pengguna sedar bahawa telur mengandungi protein yang tinggi. Lantaran itu, permintaan telur yang lebih tinggi menyebabkan harga telur semakin meningkat. Seterusnya, teori permintaan. Permintaan ialah kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam masa yang tertentu. Terdapat beberapa aspek teori harga iaitu harga barang itu sendiri. Apabila harga telur rendah, kuantiti permintaan telur meningkat kerana pengguna akan cenderung untuk membeli barang yang lebih murah. Seterusnya, harga barang lain. Harga barang lain boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu barang pengganti dan barang pengenap. Barang pengganti merupakan barang yang permintaannya bertambah apabila barang lain meningkat dan sebaliknya. Dari aspek barang pengenap, telur merupakan barang pengenap kepada telur masin. Kenaikan harga telur akan menyebabkan kuantiti diminta telur masin akan berkurang. Seterusnya, pendapat pengguna. Pendapatan pengguna merupakan kesan perubahan pendapatan terhadap permintaan sesuatu barang bergantung pada barang itu iaitu sama ada barang itu ialah barang normal, barang bahan atau barang mesti. Telur ialah barang mesti. Seterusnya, cita rasa. Cita rasa pengguna merupakan pelbagai faktor seperti peringkat umur, fashion, minat dan pembaikan kualiti sesuatu barang. Perubahan cita rasa dipengaruhi oleh permintaan barang dan perkhidmatan. Seterusnya, teori penawaran. Penawaran ialah kuantiti dan perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan oleh pengguna pada suatu tingkat harga dan jangka masa tertentu. Aspek yang pertama ialah harga barang itu sendiri. Apabila harga telur meningkat, penawaran telur turut meningkat. Semakin kurang harga telur, semakin berkurang kuantiti penawaran. Seterusnya, harga barang lain. Harga barang lain dipecahkan kepada dua aspek iaitu harga barang bersaing dan harga barang bersama. Harga barang bersaing ialah barang yang pengeluarannya menggunakan input yang sama dan pengeluarannya boleh saling digantikan. Barang bersama bermaksud barang sampingan yang dikeluarkan bersama-sama suatu barang, contohnya telur ayam dan ayam. Seterusnya, kos pengeluaran. Kalau di atas menerangkan pengurangan penawaran telur disebabkan oleh penawaran telur pada musim PKP. Seterusnya, bilangan pengeluar dalam pasaran. Penawaran pasaran bergantung pada bilangan pengeluar di pasaran. Jumlah pengeluar dalam pasaran juga mempengaruhi penawaran syarikat tersebut. Dengan bertambahan jumlah pengeluar telur menyebabkan persaingan antara turut bertambah. 4 ialah perbincangan. Ada 3 perkara yang dibincangkan dalam perbincangan ini. Yang pertama ialah perbincangan dari segi teori harga. Berdasarkan analisis yang kami peroleh, harga telur di pasaran akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan dan Haiwan Pengguna kerana telur bersifat barang mudah rosak dan tidak boleh disimpan terlalu lama menyebabkan harga telur di pasaran tidak ditetapkan oleh peniaga. Situasi ini merupakan situasi normal dan ekosistem perdagangan yang seiring dengan sistem ekonomi terbuka di Malaysia. Mekanisme harga telur juga dapat diubah hasil daripada permintaan dan penawaran. Ini disebabkan telur juga merupakan barang keperluan. Kesimpulannya, kestabilan harga telur memiliki pengaruh terhadap permintaan dan kewangan. Okey, perbincangan yang kedua ialah perbincangan dari segi teori permintaan. Ada 3 faktor permintaan menyebabkan berlaku peningkatan dan penurunan harga telur dalam pasaran. Berdasarkan isu terkini, permintaan telur semakin berkurang. Contohnya, ketika penyebaran wabak COVID-19 di Malaysia, harga bagi dedak yang merupakan harga barang pengenap iaitu harga barang lain kepada telur akan meningkat. Ini menyebabkan permintaan telur di pasaran berkurang yang menyebabkan harga telur bertambah. Yang kedua ialah pendapatan pengguna. Sekiranya permintaan terhadap telur melebihi jumlah telur yang dikeluarkan oleh pengeluar, kemudian mereka akan meningkatkan harga telur di pasaran. Dan yang terakhir ialah cita rasa pengguna. Sebagai contoh, jika pengguna lebih gemar untuk membeli telur ayam membanding telur itik, maka permintaan telur ayam akan meningkat. Dapat dilihat bahawa cita rasa pengguna memberi pengaruh kepada permintaan telur. Dan perbincangan terakhir ialah perbincangan dari segi teori penawaran.
ada 3 faktor penawaran yang menyebabkan berlaku peningkatan dan penurunan harga telur dalam pasaran. Iaitu pertama ialah harga barang itu sendiri. Berdasarkan isu semasa, harga telur tidak termasuk di bawah barang dan harga terkawal. Ini menyebabkan kenaikan harga telur di pasaran menjadi tidak terkawal dan akan menyebabkan penawaran telur meningkat. Yang kedua ialah kos pengeluaran. Hal ini kerana pendapatan harga runcit telur ada berbeza oleh setiap peniaga disebabkan faktor kos harga borong. Pengeluar akan cuba memindahkan kenaikan dalam kos pengeluaran kepada pengguna dalam bentuk kenaikan harga telur. Dan yang terakhir ialah bilangan pengeluar dalam pasaran, iaitu pengeluar telur di dalam negara semakin meningkat yang mewujudkan persaingan yang tidak sihat. Ia mengakibatkan harga telur menjadi tidak seimbang di dalam pasaran kerana pengeluar bersaing untuk mengaut keuntungan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian cadangan dan penutup. Secara umumnya, penentuan harga merupakan pemboleh ubah utama daripada peruntukan harga makroekonomi. Teori harga dapat dikaitkan dengan teori kelakuan pengguna di mana perlakuan pengguna dalam pemilihan barang dan perkhidmatan yang boleh memaksimumkan kepuasan mereka. Kebanyakan pengguna cenderung akan memilih membeli telur di pasar raya berbanding di kedai runcit kerana secara relatifnya harga telur lebih mahal di kedai runcit. Misalnya, di kedai runcit telur dijual 50 sen sebiji, manakala di pasar raya telur dijual RM13 sebanyak 30 biji. Sebagai pengguna yang bijak, perlulah membandingkan harga terutama di musim pandemik yang menyebabkan kebanyakan isi rumah yang berpendapatannya terjejas. Selain itu, kerajaan perlu mengekalkan kestabilan keseimbangan harga telur di pasar agar tidak memudaratkan dan membebankan pengeluar dan pengguna telur. Pihak kerajaan juga perlu menyediakan subsidi kepada penternak ayam bagi menggalakkan mereka mengeluarkan telur ayam yang berkualiti berdasarkan permintaan yang tinggi. Namun begitu, pihak yang berkuasa seperti Kementerian Perdagangan dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna perlu bertanggungjawab sentiasa memantau penetapan harga telur di pasaran agar tidak berlaku kenaikan harga yang tidak munasabah yang akan menyebabkan kekacauan dan ketidaktentuan ekonomi, sosial dan politik yang akan memberi kesan yang buruk kepada keharmonian negara. Di samping itu, pengeluar telur hendaklah mengekalkan kuantiti dan kualiti pengeluaran dengan menjaminkan proses pengeluaran yang sistematik serta dapat mengetahui dan menganggar keadaan pasaran telur pada masa hadapan. Hal ini kerana hasil pengeluaran telur pada masa akan datang mampu berdaya saing atau menandingi pasaran luar sehingga ini dapat mengurangkan aktiviti import dan ekspor. Natijahnya, pengurangan aktiviti import berpotensi akan menyebabkan penurunan harga akibat lebihan bekalan di dalam negara oleh para pengeluar. Secara konklusinya, penentuan harga telah bergantung kepada permintaan dan penawaran pasaran. Hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan permintaan dan penawaran menyebabkan harga meningkat atau sebaliknya. Antara faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran telur ialah harga barang pengganti dan penggenap, pendapatan, cita rasa, musim dan pertumbuhan penduduk. Penentuan harga berdasarkan permintaan dan penawaran sangat diperlukan dalam perkembangan sistem ekonomi sesebuah negara. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.